Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR kita untuk hari Ahad dah. Okey. Baik. Masih lagi dalam bab 7 iaitu bab tenaga dan puasa. Okey. Baik. Apa yang kita akan bincangkan hari ini ialah prinsip keabadian tenaga. Apa itu prinsip keabadian tenaga? Minggu lepas kita dah tengok tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. So hari ni kita nak tengok pula ataupun kita akan bincangkan pula prinsip keabadian tenaga. Baik. Apa hasil pelajaran kita? Yang pertama, menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga, dan yang kedua, menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. So, ada dua hasil pelajaran kita hari ni nah. Baik. Prinsip keabadian tenaga. Kita tengok maksud dia dulu. Okey, prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Okey. Dalam kajian ni, teori dia kata tenaga ni tak boleh dicipta dan tidak dimusnahkan oleh manusia. Okey, tapi dia boleh berubah-ubah bentuknya. Okey, macam sebelum ni kita tengok tenaga kenyal kan, dia berubah. Tenaga keupayaan, tenaga kinetik. So hari ni kita nak tengok apa kaitan tiga-tiga tenaga tu. Okey. Dan macam mana dia berubah. Sebab dia tak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan oleh manusia. Okey, sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okey. So, kita tengok ayun bandul ni dia ada macam dia duduk tempat yang tinggi ni, ada tenaga keupayaan graviti. Tapi bila dilepaskan ada tenaga kinetik, dan bila dia berlanggar kinetik berlaku, kemudian dia akan menghasilkan tenaga keupayaan yang baru. Okey, dan dia akan bergerak sentiasa berubah-ubah tenaga di situ. Contoh dia. Okey, kalau kita ayunan spring, dia ada tenaga keupayaan kenyal. Tarik, tenaga keupayaan kenyal. Bila kita lepas ada pergerakan, itu tenaga kinetik. Okey, so kita tengok lagi. Okey, tenaga yang berguna. Tenaga yang berguna ialah tenaga dalam bentuk yang mudah diubah kepada bentuk lain, okey, untuk melakukan kerja. Okey. Contohnya, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan api fosil adalah tenaga yang berguna kerana tenaga kimia mudah ditukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya melalui pembakaran bahan api fosil. Okey, ingat kita guna minyak petrol. Dalam minyak petrol tu, tenaga apa yang ada? Tenaga kimia. Bila kita start saja motor, spark plug akan menyalakan api, dia akan membakar petrol itu. Okay, dia akan membakar tenaga petrol itu, dia akan menukarkan tenaga kimia dalam bahan petrol. Okay, bahan api tu, dia akan ditukarkan kepada tenaga haba. Kan? Jadi, bila haba tu ada, dia akan menggerakkan enjin dan akan berjalan. Contoh. Kalau kita guna minyak bahan api fosil lain, contohnya minyak gasolin, dia tenaga kimia. Bila kita bubuh api kat dia akan mengeluarkan tenaga cahaya. Faham tak? Dan tenaga haba boleh cepat dia rasa panas. Okay, faham tak tu? Itu contoh tenaga yang berguna. Okey, tengok yang kita kata tadi. Baik, bandul tadi. Bandul ataupun ni tali. Ini ladung. Bandul tu. Okey, bila kita gerakkan dia ke atas, kita lepaskan pada paling tinggi dekat X. Dekat sini dia ada tenaga keupayaan kenyal, tenaga keupayaan graviti, sebab dia duduk di tempat paling tinggi, dilepaskan. Okey, kemudian dia maksimum lah tenaga keupayaan graviti kat situ sebab ladung pada ketinggian maksimum. Okey, kemudian tenaga kinetik dia kosong sebab dia duduk tempat paling tinggi. Sebab ladung tu dia berhenti sekejap. Sebab dia tak bergerak kan, duduk tempat paling tinggi. Bila tempat paling tinggi dia tak bergerak, walaupun bergerak lah, tapi dia berhenti sekejap. Okey, lepas tu bila kita lepaskan pergi ke Y, tenaga graviti tu semakin berkurang.
Sebab apa? Sebab makin rendah dia punya, kan bila tinggi dia makin rendah dia punya ketinggian apa ladung tu. Tapi tenaga kinetik bertambah sebab ladung tu bertambah semakin laju pergerakan dia. Dan bila sampai di tempat Y, ni X, ni Y. Y tadi di bawah sekali. Di bawah sekali tenaga graviti dia minimum sebab ketinggian dia paling rendah sekali. Dia duduk tempat paling rendah. Tapi tenaga kinetik dia paling laju sebab di bawah ni biasanya paling laju. Kemudian dia bergerak lagi ke atas. Bila dia bergerak di atas, okey, Jack ni, tenaga Y ke Jack, tenaga graviti bertambah sebab graviti tadi apa? Ketinggian bertambah balik dan tenaga kinetik berkurang sebab kelajuan ladung tu berkurang dan dia bergerak balik. Bila dia menaik, tenaga kinetik menurun, graviti bertambah. Bila dia menurun, bila ladung tu menurun, tenaga kinetik bertambah, tenaga graviti bayang graviti berkurang. Nampak tak gerakannya? So, itu dah perubahan bentuk tenaga antara tenaga graviti, keupayaan graviti dan tenaga kinetik. Okey. Agak boleh nampak lah. Okey. Pada kedudukan Z pula, cerita tadi. Duduk atas ni balik. Lagi keupayaan graviti minimum, tapi kinetik kurang. Walaupun dia sebenarnya bergerak, tapi kita akan anggap di sini berlaku berhenti sekejap untuk dia bergerak turun balik. Bila berhenti kat sini, keupayaan graviti bertambah atau paling tinggi maksimum, tenaga kinetik kosong. Bergerak balik ke Y, tenaga keupayaan graviti berkurang, kinetik bertambah. Okay, kemudian di Y balik, graviti minimum, tenaga keupayaan graviti minimum, tenaga kinetik maksimum. Gerak ke X balik tempat asal, tenaga graviti, keupayaan graviti bertambah, tenaga kinetik makin berkurang sebab laju dia makin berkurang kan. Sampai di X, tenaga keupayaan graviti maksimum, tenaga kinetik sifar. Tu kita kata perubahan tu. Okey. Okay, baik. Bagi spring pula. Bagi spring, kamu tengok ni. Bila ditarik, spring ni ditarik ke bawah, kemudian dia akan kembali balik ke Z. Okey. Tarik, dia pergi ke X, lepas ke Y, dan kadang biasanya dia akan bidah balik sampai ke Z, turun balik pergi ke Y dan balas balik ke X. Okay, kita tengok macam mana perubahan tenaga dia. Yang ada tenaga kinetik kat sini ada tenaga keupayaan kenyal sebab dia ada spring, dan tenaga kinetik sebab dia akan bergerak. Okay, baik. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan kenyal maksimum. Tarik dia maksimum. Spring paling teregang. Dan tenaga kinetik dia kosong. Sifar, tidak, sebab dia tak bergerak. Dan bila kita lepas dia, tenaga keupayaan kenyal berkurang sebab spring tu memendek balik. Tenaga kinetik bertambah sebab dia makin laju dia nak bergerak kan. Pada kedudukan Y, tenaga pada kedudukan Y tengah-tengah tu, tenaga keupayaan kenyal dia minimum, tenaga kinetik dia maksimum sebab laju dia paling laju kan. Pada kedudukan dari kedudukan Y ke Z, tenaga kenyal bertambah sebab spring tu jadi mendek. Ingat spring ni memanjang dan memendek, keupayaan dia akan bertambah. Okey, dan tenaga kinetik dia apa? Makin berkurang sebab kelajuan spring tu akan berkurang. Nampak? Okay. Sampai di tingkat Z, okay, dan termampat habis, tenaga keupayaan kenyal dia maksimum, tenaga kinetik sifar sebab dah tak bergerak, dia lekat. Bukan tak bergerak langsung, maksudnya dia berhenti sekejap, okay, satu saat. Kemudian dia akan bergerak balik daripada Z pergi Y, turun balik pergi Y. Y tenaga keupayaan kenyal berkurang, tenaga kinetik bertambah sebab dia bergerak kan. Sampai kedudukan Z, tenaga keupayaan kenyal minimum, tenaga kinetik maksimum. Okey. Daripada Y nak pergi X balik, nak pergi ke X, apa yang berlaku? Perubahan dia apa? Tenaga keupayaan kenyal bertambah sebab spring tu jadi panjang balik, dan tenaga kinetik berkurang sebab kelajuan spring tu berkurang pergerakannya. Pada kedudukan X, spring paling panjang, tenaga keupayaan kenyal dia maksimum, tenaga kinetik dia sifar. So kita tarik tu dia spring tu akan melompat-lompat. Itu untuk spring. Okay. So kamu boleh tengok ada dua perubahan tenaga, okay, yang mana tenaga tak dimusnahkan dan tak dicipta, cuma dia akan mengalami perubahan. Tenaga kinetik keupayaan
Magnetik keupayaan. Kinetik paling tinggi, keupayaan kosong. Keupayaan kenyal, keupayaan graviti tertinggi, kinetik kosong. Tenaga kinetik paling tinggi, tenaga keupayaan kenyal minimum, macam tu. Okay, baik. Perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi satu sistem tertutup. Dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Ingat, dalam sistem tertutup saja. Okey, sistem tertutup. Oleh itu, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan yang tertutup adalah malar. Maksudnya malar adalah sama. Okey, jumlah hasil tambah ataupun jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan tu sama. Maksudnya jumlah tenaga kinetik sama dengan jumlah tenaga keupayaan kalau dalam satu sistem tertutup. Okey, saya nak kata apa? Pada kalau kamu tengok sini okey, tenaga kinetik, sini tenaga keupayaan graviti tertinggi, sini tenaga keupayaan graviti kosong ataupun minimum. Sini tenaga kinetik sifar, sini tenaga kinetik maksimum tertinggi. Okey, kita tengok graf dia. Okey. Kita tolak ni keupayaan graviti tertinggi. Okey. Dan tenaga kinetik sifar. Nampak tak? Dan itu ada perubahan dia. Kinetik pula bila dia duduk di sini dia sifar, tapi dia akan bertambah bila dia bergerak dan sampai dekat U ni, keasalan kinetik yang paling tinggi. Jumlah tenaga yang dibebaskan ataupun yang berlaku perubahan ni adalah sama ataupun memalar. Okey, maksudnya nilai tenaga keupayaan di sini sama dengan nilai tenaga kinetik di sini. Di sini apa maksud dia? Di sini nak tahu jumlah tenaga dia, tenaga keupayaan tambah tenaga kinetik sebab dia berdua-dua ada. Di sini tenaga kinetik tak ada. Jadi yang paling tinggi adalah tenaga keupayaan. Jadi jumlah di sini katakan ini 10, di sini tenaga kinetik 10. Tengah-tengah ni kinetik 5, mungkin keupayaan 5, 10 juga. Ataupun tenaga kinetik 8, tenaga keupayaan 2, jadi 10 juga. Dia tidak berkurang sebab dia sistem tertutup. So jumlah semua 10, 10, 10. Sini hasil tambah dua-dua tenaga ada. Sini tenaga kinetik je ada. Okey, sini tenaga dua-dua ada. Di tengah-tengah. Okey, so hasil dia sini semua jumlah dia sentiasa sama. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sebab dia selagi mana benda tu bergerak pada kedudukan yang sama dan di tempat asalan yang sama, dia akan nilai dia sama. Faham tak? Okey, prinsip kepada tenaga. Berdasarkan prinsip kepada tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Okey. Sebahagian besarnya pula ditukarkan menjadi tenaga yang tidak berguna seperti tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Okey. Sebab tadi sistem tertutup dia sama kan. Tapi dalam bentuk tenaga kadang-kadang yang betul-betul tenaga yang berguna, okey. Macam motor tadi kan. Sepatutnya minyak petrol tu kita boleh guna jalan jauh lagi, tapi disebabkan enjin jadi panas, lepas tu asap lagi, jadi dia dah jadi tenaga tu tak berguna sebab oleh geseran. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran tidak. Sebab tu tadi dalam daya sistem tertutup dia lebih bagus sebab dia tak ada geseran lah, sebab dia duduk dalam vacuum. Okey. Maka sistem haba tidak akan terhasil dalam satu sistem tertutup. Sebab tu dia akan bergerak macam tu kan. Okey. Najah 7.14 menunjukkan sebuah pistol mainan. Panjang spring dalam pistol mainan adalah 300 mm. Jika daya digunakan 5 Newton untuk memampat spring sehingga panjang spring menjadi 50 mm, hitungkan kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram semasa bola itu ditembak keluar dari pistol. Nyatakan satu tanggapan yang boleh dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. Tengok dia kata dalam pistol ni ada spring 50 mm, 300 mm. Panjang 300 mm. Okey, dan dia guna bola plus bola ni 50 gram.
Bila kita nak mampatkan, kita tembok, kita tarik prap kan, kita tarik kan, pistol tu boleh tarik supaya spring dia rapat kan, kita tembok kan, tarik sampai je 50 mm saja. Jadi pemanjangan spring tu adalah pemendekan spring tu adalah 250 mm. Okey. So hitung kelajuan maksimum. Okey. Tengok dalam ni kita kena tahu ini tenaga apa yang ada. Baik angka kenyal. Bila bergerak tenaga apa dah? Tenaga kinetik. Tengok cara pengiraan. Okey, berdasarkan prinsip kepadan tenaga, tenaga kepadan kenyal tersimpan dalam spring sama dengan tenaga kinetik bola plastik. Okey. So kalau kita tengok tenaga dia punya rumus untuk tenaga kepadan kenyal apa dia? 1/2 Fx. F ni apa? Daya. X ni pemanjangan spring tadi. Pemendekan spring, maaf. Okey, sama dengan 1/2 mv kuasa 2 tenaga kinetik. M ni apa? Jisim. Jisim apa? Jisim bola lah, sebab dia bola plastik. Dan V adalah laju. Yang ni kita nak kena cari. Okey, 1/2 darab 5 Newton. 5 Newton ni daya yang digunakan untuk memendekkan spring tu. Okey. Darab dengan 250 per 1000 meter. Berarti apa? Sebab ni 250 mm pemendekan. Okey, sebab dia kena mesti tukar per meter. So 1/2 darab 50 per 1000. 50 per 1000 sebab 50 gram. Kena bahagi pada 1000 untuk tukar pada kilogram. Darab dengan V kuasa 2. So matematik kira-kira. So kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan 25 M2S itu. So V punca V saja kita kena bawa kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 25, dia akan dapat 5 meter per saat. Anggapan dia tiada tenaga, kehilangan tenaga kesekitaraan. Itu saja kita boleh dapat anggapan. Supaya kita dapat menyelesaikan masalah prinsip kepadan tenaga. Kalau kita anggap ada tenaga luar, contohnya angin, so peluru tu akan berkurang kelajuan dia. Dinding pistol tu sendiri dia ada geseran. So banyak tenaga yang terhilang. So kalau kita nak kira macam ni, sebenarnya nilai dia bukanlah 5, mungkin kurang daripada tu. Tapi disebabkan kita kira tiada anggapan kehilangan tenaga kesekitaraan, jadi laju peluru tu akan jadi 5. Okay, baik. So itu perbincangan kita hari ni lah mengenai prinsip kepadan tenaga. So habis dah bab tenaga dan kuasa. So hari ni nanti saya akan bagi latihan berkaitan dengan bab ni supaya kamu boleh ulang kaji. Okay, baik dah. Untuk cara pengiraan. Okay, baik. Saya ingat itu saja perbincangan kita. InsyaAllah jumpa lagi pada kelas akan datang hari Khamis nanti, dan merupakan kelas terakhir untuk penggal semester kedua ni. Setengah penggal. Lepas tu kita akan cuti seminggu lah. Okay, tak apa. Apa hal pun boleh tanya saya selepas kamu tengok video ni. Tengok betul-betul, jangan main skip-skip lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.